Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, kesihatan yang sempurna agar kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini dan menambahkan ilmu dari semasa ke semasa agar terangkat daripada kita kejahilan. Maka dengan itu dapatlah kita beribadah kepada Allah dengan sempurna seperti mana yang dituntut oleh syarak. Kita sambung semula kelas kita, kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan hukum-hukum yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Dan kita berada pada tajuk yang baru, iaitu perkara yang diharamkan bagi kaum kerabat si mati. Maknanya ada di sana benda-benda yang wajib kita lakukan sebagai ahli keluarga si mati. Wajib beberapa benda ke atas kita yang tu telah pun kita lalui, dan kita masuk pula kepada perkara yang kita kena elak, tak boleh buat, haram hukum dia. Kalau kita buat, maknanya kita berdosa dan mungkin juga akan melibatkan kepada si mati itu sendiri. Mari kita tengok satu persatu. Ada A, B, C, D, E, F, G. Tujuh benda, tak silap saya. Yang pertama, satu benda yang kita nak kena faham elok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan kepada kita beberapa perkara yang telah dan masih lagi dilakukan oleh sebahagian orang apabila berlaku sesuatu kematian dalam kalangan mereka. Ada beberapa perkara
yang dilakukan di zaman jahiliyah dulu. Apabila seseorang mati, ada beberapa kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Bila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, maka Rasulullah SAW melarang perkara itu. No? Nabi larang, Nabi kata jangan nak buat benda ni. Walaupun Nabi SAW melarang benda-benda itu, namun begitu kerana berlalu masa yang panjang, mungkin tak sampai kepada mereka ilmu, ataupun mungkin ada di kalangan orang yang berpengaruh di sesuatu tempat itu buat, jadi mereka pun terikut dan buat. Okey. Jadi bagi kita, diwajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kejahilan tu daripada kita. Jadi kita mengaji, bila kita tahu kata benda tu tak boleh buat, kita jangan buat. Takut nanti takut nanti kita melanggar batas-batas syarak. Oleh itu, wajiblah diketahui perkara-perkara tersebut supaya dapat menjauhinya. Wajib bagi kita tahu benda-benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita terhindar daripada buat benda-benda tu. Serta wajib dijelaskan. Kita pun selain daripada kita kena ambil tahu supaya kita terhindar daripada buat benda-benda yang dilarang itu, selain itu kita juga kena beri penjelasan kepada orang lain supaya orang lain pun tak terjebak dengan benda-benda yang diharamkan itu. Terutama sekali orang-orang yang mengetahui lah. Terutama sekali orang-orang yang mengetahui. Dan orang yang mengetahui ini bukan nanti alim tahu mana. Bila dia tahu, dia kena habaq. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, kata Nabi SAW, walaupun sepatah. Kalau kita tahu sepatah, kita habaq sepatah. Kan? Cakap mana kita mampulah. Mana kalau kita tahu sepatah, orang panggil alim sepatah. Kan? Kalau kita tahu dua patah, alim dua patah. Jangan patah habis semua sudah. Cakap mana kita tahu. Dan jangan pula kita habaq, kita alim sepatah, kita habaq 5 patah. Jangan. Allah larang. Allah kata, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu memandai pada benda-benda yang kamu tak tahu. Tak boleh. Yang pertama daripada benda-benda yang dilarang, meratapi jenazah, ataupun di dalam bahasa Arab dipanggil an-niyahah. Dia panggil apa? An-niyahah, meratap. Meratap. Dan yang dikenaki dengan meratap ni ialah teriakan yang keras. Maknanya dia buat-buat. Dia buat-buat. Pulun sungguh. Pulun sungguh. Orang Kedah kata apa? Pulun. Orang utara ni kata pulun. Pulun sungguh-sungguh lah. Kan? Tebiang. Tebiang. Kan? Bukan terang mana apa benda tu. Supaya budak-budak tu, alah, adik dia, kak dia kutil sikit, dia teriak sehari, tak habis-habis. Kan? Kak dia marah sikit je. Dia teriak sampai melampau-lampau. Tak boleh. Yang disertai dengan tangisan secara berlebih-lebihan. Kan? Teriak dan menangis berlebih-lebihan. Seorang ulama lughah ni ahli bahasa lah, iaitu Ibnul Arabi dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan niyahah ini, ia adalah daripada perkataan nauh. Dia adalah satu tindak balas. Kita satu tindak balas yang dilakukan oleh golongan jahiliyah dulu ni. Nauh tu. Bukan nauh. Daripada nah itulah datang niyahah. Yakni orang-orang betina, masyarakat jahiliyah, terutama sekali golongan wanita
di mana mereka berdiri berhadap-hadapan, berdiri beradap macam tu, dan berteriak-teriak, berjerit-jerit. Tak ada dalam kitab tu, tak ada. Dengar ayat ni, depa pekat duk cari taman ni. Tak ada. Nota kaki tu ada, tapi kaki tu kaki pendek sikit ya. Ada nota kaki sikit. Di situ ada. Di bawah tu muka surat 60 di bawah tu ada. Ada noh. Tengoklah cakap mana ada. Ni kerja orang mengajak lah. Kerja orang mengajak ni dia kena bagi lebih. Kalau duk baca hak tu saja orang cemut. Kata kalau mau duk baca hak tu saja aku boleh baca. Kita kena buat homework sikit lah orang nak mengajak ni. Kena bagi lebih sikit pada hak duk ada tu. Kan? Kalau duk habaq benda yang sama kita aku ti baca sambil-sambil duk jutai kaki tu, kan? Buat teh panas sikit, kacang goreng sikit, perak-perak sambil baca. Aku pun boleh. Ada di bawah tu 60 tu ada sikit dia buat, kan? Allah alam sama dengan hak saya habaq ke tak tahulah, tak apalah tengoklah, kan? Mana orang betina di zaman jahiliah dulu ni, depa duduk sama-sama depa bila ada kematian beradak sama-sama depa pakat duk rengah. Orang utara kita rengah lah. Pakat duk teriak, pakat duk rengah sambil-sambil duk punggai batu tanah. Duk cekau tanah. Kemudian tanah tu diletak di atas kepala. Tu perangai jahiliah tu. Kita tak ada lah buat begitu kan. Kalau buat begitu tu orang pakat lari balik habis lah. Kan? Kalau keluarga si mati dia buat kerja begitu, orang pakat lari balik habis buat kerja apa begitu kan. Depa teriak, berjerit, berteriak. Kemudian depa ambil tanah tak atas kepala. Lepas pada tu depa tampak muka. Tu perangai orang jahiliah. Perangai kita tak ada lah kot ni. Tapi kalau cara di belah timur tengah sana, belah negara Arab, saya bisa tengok di belah Pakistan pun ada perangai lagu tu. Bukan kata teriak, lagu kita teriak tak. Wow, teriak kuat sungguh. Bagai nak pecah rumah. Kita hak duduk tengah duduk mengaji ni terkejut. Sampai terus tu lah bukan kita melawak. Kan? Apa benda kejadian pula dah nak kena panggil bomba kat ambulan ni, patera ni. Berjerit sungguh. Lepas tu kita tanyalah geng-geng clean tu, geng-geng Pakistan tu, kya ho gya. Tanya. Apa dia? Apa yang telah terjadi? Dia habaq kata mar gya. Mati. Orang mati dia kata, orang mati kena berjerit. Jadi kita nak kata lagu budaya. Budaya yang dilarang. Dia jadi biasa lah. Kan? Hak yang waris-waris ni kalau ada kematian, kalau dia tak teriak, takut orang lain kata pula, pasal apa hang tak teriak, hang tak kesian. Jadi lagu tu pula. Jadi budaya. Jadi budaya kan. Budaya ni kalau cara tak buat, orang akan petikai lah kan. Budaya. Macam kita kot tempat kita ni lepas sembahyang tak ada duk salam-salam kan. Tapi kalau ada setengah tempat, lepas pada sembahyang bagi salam, sudah habis semua wirid semua, bersalam kan. Kalau kita tak salam, model ni korang jak kata. Kan budaya tu. Kita tak buat benda tu tak ada lah. Tapi kalau setengah-setengah tempat, kan. Kalau cium tangan juga, kalau dengan Tok Imam kena cium salam, kena cium tangan dengan Tok Imam. Kalau salam saja, apa dia ni tak hormat ni kata Imam. Jadi lagu tu pula. Padahal benda tu budaya. Bukan syarak, bukan syar'i. Dia teriak, dia berjerit, jemput tanah tak atas kepala, kemudian tampak muka. Kita tak ada benda tu, kita pelik lah. Kan? Kita pelik lah. Dan perbuatan ini telah dinakalkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan telah disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Ada di dalam Syarah Sahih Muslim. Huraian tentang maksud niyahah. Yang
disebut oleh satu hadis Nabi SAW dalam kitab kita hak kecil ni tak ada. Nabi SAW sebut arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsabi wa ta'anu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyaha. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarbin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang telah disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan dia apabila sebut perkataan an-niyahah tadi ni, maka dia sebutlah apakah yang dimaksudkan an-niyahah, dan dia telah menakalkan perkataan daripada Ibnul Arabi, pakar bahasa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya baca tadi ni, tak ada dalam buku tu, tuan-tuan boleh dengar sudah. Ada 4 kebiasaan jahiliah tu yang kita kata tadi ni. Ada benar-benar di zaman jahiliah yang dilakukan apabila ada kematian, yang masih lagi dilakukan oleh orang apabila mari Nabi, maka Nabi lah larang. Walaupun Nabi dah larang, tapi di akhir-akhir zaman ni masih ada lagi beberapa benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kita mengaji supaya kita tahu benda-benda yang dilarang itu agar kita tak buat. Nabi kata ada 4 kebiasaan jahiliah yang masih terus berlangsung di kalangan umatku sampai kiamat. Ada 4 benda ni yang mereka tidak akan meninggalkannya kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Jagalah 4 benda ni. Apa dia? Berbangga-bangga dengan kemuliaan pangkat. Tu. Hai. Siapa YB? Di mana tu? Kan? Siapa YB kata? Awak ke saya? Kan? Tu dia bangga dengan pangkat dia. Dia ingat kita boleh lekat sampai bila-bila ni. 5 tahun ni. Lepas pada tu, kan? Silat-silat orang tak calon dah. Kalau calon pun orang tak pilih hang dah. Allahu Akbar. Bangga dengan pangkat kenamaan dia. Ketua imam betul. Orang pecat duduk belakang lah. Allahu Akbar. Benda tu bukan boleh jadi kebanggaan. Pangkat kenamaan kita kan. Allahu Akbar. Tapi masih ada lagi sikap manusia yang berbangga dengan pangkat dan kedudukan tu. Pertama, berbangga dengan pangkat. Yang kedua, mencela nasab keturunan. Mencela nasab keturunan. Allahu Akbar. Sebab itulah Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Perlis ni telah mengeluarkan fatwa supaya anak luar nikah itu boleh dibinkan kepada bapaknya. Supaya apa? Tak dicela anak itu. Kan? Kalau bin pak dia nama lain. Tapi pasal apa bin Abdullah. Jadi orang duk jejek dia. Pergi sekolah orang jejek. Orang jejek anak apa orang din? Anak haram. Kan? Anak apa dia panggil? Anak haram kan? Orang jejek dia. Itu jejek lah. Ataupun anak pencuri ke. Pak dia tu pencuri. Kan? Kena tangkap. Boh nak lokak ke, boh nak penjara ke, orang panggil anak pencuri. Nasab. Masih ada lagi perangai-perangai tu. Padahal bukan kena-mengena pun. Bukan dosa anak tu yang buat. Orang lain yang buat, siapa hidup buah kat orang lain. Kan? Mencela nasab atau keturunan. Nak Parlimen Nayan ke apa ke? Kan? Yang kedua. Yang ketiga, meminta hujan melalui ramalan bintang-bintang.
meminta hujan melalui ramalan bintang-bintang. Kita syarak hajat kita bila nak minta hujan buat apa? Semayang, solat al-istisqa. Nak minta hujan buat solat apa? Al-istisqa. Ajak ramai satu kampung ni pi berimpun di tengah padang, bawa segala ayam, segala itik, rosa jangan bawa lah, takut terlepas lagi. Kan? Bawa segala ternakan kita tu, bawa pi tengah padang, semayang di situ. Sekali kan, wanita-wanita yang tak boleh semayang pun semua pi, kanak-kanak semua pakat pi, biar duk berteriak di situ, tengah padang tu. Kan? Kemudian sudah semayang, baca khutbah, kan? Khutbah yang kedua, tu imam dia kena kalih selendang dia, sunnahnya. Kalau dia pakai ikut ni, kemudian bila dia nak baca khutbah kedua, dia kalih selendang dia, kemudian lepas pada tu berdoa lah. Berdoa lah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Tapi kita lah ni, kita buat apa? Bila hujan tak turun, kita tabuk garam. Bawa garam satu ke terbang kan. La ilaha illallah. Macam-macam noh. Ikut sains lah tu. Ikut sains. Ramalan bintang-bintang. Berapa dah? 3. Yang keempat, ni yang kena-mengena dengan tajuk kita ni, dan meratap. Meratap. Merau. Meratap, merau. Beliau juga bersabda wanita yang meratap. Tambahan ya, Nabi kata lagi, wanita yang meratap, jika tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dengan mengenakan pakaian yang dibuat daripada cairan tembaga menidih bergelegak. Dan memakai baju besi yang berkarat. Tu Nabi sebut tu perempuan tu, wanita tu, makna hak duk kerja berteriak ni orang betina. Kan? Orang lelaki ni ada ke teriak je mat? Tak teriak ke no? Dia gitu ya kot. Kan? Kata ini mati ke, anak kesayangan dia mati ke, kan? Kalau betina ke, dia berjerit lah kan? Dia berjerit, bertempik. Jangan. Seolah orang yang teriak ni, orang yang meratap ni, seolah-olah dia tidak menerima takdir Allah lah kan? Benda tu kita akan nak lihat apa? Kalau cara tak mati pun bukan boleh hidup selama-lamanya. Kalau mu tak mati, aku mati. Dua tu lah. Kan? Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga Imam Baihaqi. Hadis ini datang daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Di dalam kitab kita ni yang ringkas ini, dia mari juga hadis. Dia kata isnatani. Dia kata terdapat banyak hadis mengenainya, antaranya yang saya baca tadi. Kemudian hadis yang ada dalam kitab ni kita baca, antaranya adalah sabda Nabi SAW. Ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Hak ni kemas lagi hadis ni. Ithnatani buh baris. Tak kira kita nak baca guna tu tak ada baris halik tu kan. Hamzah tu buh baris di bawah. Ithnatani finnasi huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih. 2 perbuatan yang ada pada orang ramai. Tadi berapa? 4 kan? Ini disebut 2. 2 perbuatan yang ada pada orang ramai. Kedua-duanya merupakan kekufuran. Tu. Benar kufur. Maknanya apa dah? Tidak boleh terima takdir Allah tu kufur lah. Kan? Yang pertama, mencela keturunan. Tak boleh. Keturunan itu bukan ada apa sangat. Tapi kadang-kadang bagi setengah orang dia ambil kira sangat. Nak menikah pun dia tanya, hang ni anak siapa dia, keturunan siapa, dia tanya kan. Bahkan dalam hadis pun Nabi sebut, kata tungkahul mar'atu
li arba'in, dikahwini perempuan itu kerana 4. Li nasabiha, kerana nasab dia, keturunan dia. Punya anak apa dia? Anak cepleun tu. Oh, tak sah. Balik. Pak hang dulu penyamun. Padahal kau ni berjuruh ke main. Hari-hari mari masjid. Tak boleh kira lagu tu. Kan? Kalau anak orang bagus pun belum tentu bagus. Betul tak? Tak boleh duk kira keturunan. Dan meratapi jenazah. Yang kedua. Meratapi jenazah. Ni dalam hadis ni disebut 2. Di sana ada lagi, saya sebutlah banyak hadis sebenarnya supaya jadi kuat sungguh kita boleh ada keyakinan sungguh kan. Ada lagi di sana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lamma mata Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saha Usamah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa hadha minni. وليس لصائح حق القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. Ketika Ibrahim, iaitulah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nabi, anak dia lelaki tak ada yang hidup lama. Ya, mati dalam keadaan masih lagi berusia muda, cik. Apabila Ibrahim meninggal, Ibrahim bin Rasulullah, anak Rasulullah meninggal, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni apa dia? Usamah bin Zaid ni ialah anak kepada anak angkat Nabi Zaid. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni adalah bukan orang Arab, dia orang yang datang daripada kok belah Yaman, kok belah Syam sana dia mari. Akhir sekali duduk dengan Nabi SAW. Nabi bela dia, ambil jadi anak angkat dan Nabi pernah kahwinkan dia dengan Zainab. Yang Allah Ta'ala abadikan kisah Zaid ni di dalam Al-Quran. Sahabat Nabi yang ada nama Al-Quran Zaid ni. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha, dalam surah Al-Ahzab, tak silap saya. Zaid ni sahabat Nabi, seorang ni Zaid ada nak sebut nama dia. Zaid ni adalah anak angkat Nabi. Nabi sayang sungguh ke dia sehingga Nabi bubuh dia bin Muhammad yang Allah Ta'ala tegur supaya Nabi namakan dia dengan binkan kepada pak dia sendiri. Tak payah bin kepada Muhammad kan. Kita Zaid bin Muhammad tak boleh. Dan Zaid ni dia ada anak nama dia Usamah. Usamah ni lah yang ketika usia dia berapa ahyan, yang Nabi lantik dia jadi ketua tentera sebelum Nabi wafat, usaha dia terlupa. Usaha dia terlupa. Apa? Sementong hang. Bahkan muda. Ada riwayat kata muda lagi pada. Ada riwayat kata muda daripada salihin. 15. Kita umur 16, 17 duduk lena lagi. Zaid sudah, Usamah dah jadi ketua tentera. Nak hantar pergi perang dengan puak Rom di Tabuk. Kan? Usamah ni bila mati Ibrahim, kan? Ibrahim tu maknanya jadi macam adik dia lah. Sebab dia anak angkat Rasulullah kan. Dia menangis, dia teriak sungguh-sungguh. Adik dia mati kan. Dia berteriak dengan sungguh-sungguh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bukan dari ajaranku. Laisa hadha minni. Aku tak suruh buat kerja lagu ni. Kan? Tak boleh maknanya berteriak sampai terang ni. Melampau sangat ni. Tak boleh. Tak boleh berteriak. Kan? Orang yang meratap itu tidak mempunyai hak. Tak boleh, tak betul. Orang yang teriak sampai tahap tu tak betul. Makna dia. Hati boleh bersedih. Sekat tu ya. Kita boleh rasa sedih atas kematian seseorang dan mata boleh mengeluarkan air mata. Kata al-qalbu yahzunu wal-'ainu tadma'u. Maknanya hati kita bolehlah rasa sedih, rasa sayu atas kematian seseorang
yang menyebabkan kekurangan dalam ahli keluarga kita, dan mata boleh mengalirkan air mata. Sekat tu ya. Kalau teriak bunyi sikit-sikit tu tak apa. Tapi kalau sampai meronta-ronta, sampai berjerit, oh matilah, aku dah lah payah dapat anak. Kan? Sampai tahap tu tak boleh. Bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi larang. Kita boleh rasa sedih atas kematian seorang, boleh mengalirkan air mata selagi mana tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Wala yughdibur rabbu. Sehingga Nabi SAW pun pada kisah kematian Ibrahim, ingat tak kita dah jumpa hadis sebelum ni kan? Ada hadis hak dia silap bubuh lopak tu ni. Mana ustaz ni duk kira hak lama-lama. Lupa bila. Tak boleh lah, kena tengok balik. Dia. Muka surat 44. Ada tak? Makna dia muka surat 45. Jumpa tak? Makna dia tengok muka surat 45 tu hak Arab tu. Allah, dah Arab lah. Kan? Kita tengok. Ada tak? Wahai Rasulullah. Tuan juga menangis kan? Ada tak? Tengah-tengah ayat tu. Abdul Rahman bin Auf pun bertanya kepada baginda, tuan juga menangis, kan? Atas dia kata apa? Kemudian selepas itu kami masuk menemuinya lagi dalam keadaan Ibrahim berada di ambang kematian, lalu bercucuranlah air mata Rasulullah. Nampak tak? Jadi sahabat Abdul Rahman bin Auf pun dia tengok Rasulullah menangis, dia bertanya, hai engkau pun sama ke? Menangis juga ke? Sedangkan engkau larang kami. Kan? Tapi tengok jawab, Nabi jawab apa dah? Sesungguhnya mata mengalirkan air dan hati memikul hibah. Hati rasa sedih, mata mengalir air mata. Maknanya tak apa. Akan tetapi kita tidak berkata melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kita. Maknanya kita tak boleh meratap, orang kata apa, merintih. Kan? Merau, merintih, maknanya duk sebut perkataan-perkataan yang menunjukkan bahawa kita tidak menerima takdir Allah, tu tak boleh. Kalau sekat mengalir air mata tu biasalah, kebiasaan kita. Apatah lagi kekasih kita sehidup semati, kan? Lama mana dah menikah dengan dia, kan? 50 tahun dah duduk dengan dia, susah senang, Allahu Akbar. Kan? Mengalirlah air mata. Ayah kita, mak kita, tu kan kita tak berasa sayu atas kematian mereka, kan? Mengalirlah. Cumanya jangan, pak aku habislah, tak ada lah pak, tinggal ke pak ya. Tak boleh lah. Sampai duk merataknya tu tak boleh lah. Maknanya kita merintih, kita duduk orang kata apa? Duduk merepek. Orang utara kita duduk merepek, merebeng. Duk sebut benda hak yang seolah-olah tak ada orang siapa yang boleh jamin kehidupan dia. Sedangkan yang jamin kehidupan kita siapa? Allah. Jadi dalam hadis ni pun disebut juga perkataan niyahah. Tapi atas perbuatan siapa dia tadi ni? Sahabat Nabi tadi, Usamah bin Zaid. Nabi kata tak boleh sampai tahap tu. Adapun sekat mengalir air mata, hati berasa duka cita tu tak apa. Itu pun kita mengaji sebelum ni, tempoh dia berapa hari, Mandin? 3 hari. 3 hari. Dalil daripada apa yang berlaku kepada keluarga Ja'far, kan? Rasulullah tak pi rumah dia, tak pi larang, biar pilah depa duk berduka cita, duk bersedih, kan? Lepas pada 3 hari yang ketiga Rasulullah pi tegur, kata sekat hari ni ya, hamba jangan terlajak. Rasulullah pi hari ketiga, Rasulullah kata apa? Sekat hari ni ya. Lepas pada ni jalani kehidupan seperti biasa. Lagi hadis lagi. Banyak ni. Akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al bai'ati alla nanuha. Niyahah tu.
fama waqata minna imra'atan ta'ni minal mubaya'at illa khamsun Ummu Sulaim, Ummul Ala wa ibnu Abi Sabrah imra'atu Ma'adh atau ibnatu Abi Sabrah wa imratu Ma'adh wa imratu Mu'adh. Rasulullah SAW pernah berbai'ah kepada kami untuk tidak meratak. Ini maknanya benda yang bukan kita benda ringan, benda berat. Sehingga Rasulullah buat perjanjian dengan beberapa orang sahabat Nabi. Apa dia janji dia? Jangan meratak di atas kematian seseorang. Tidak ada seorang wanita pun dari kami, yakni wanita-wanita yang dibaiat, yang menepatinya. Maknanya di kalangan yang berbai'ah tu, yang ramai tu, 5 orang ni saja yang menunai janji itu. Yang lain tu masih lagi terbawa-bawa dengan kerja buat jahiliah. Tu di zaman Nabi dulu. Lah ni tak sarut nafi lah. Dengan di zaman Nabi sebab apa? Ada budaya, lekat budaya dalam kehidupan masyarakat jahiliah, masyarakat Arab. Sahabat ni kata Ummu Atiyah yang riwayat hadis ni, dia kata apa? Di kalangan kami yang berbai'ah itu tak ada pun yang menunaikan bai'ah itu kecuali 5 orang saja. Yang pertama apa dia? Ummu Sulaim. Sama. Ummul A'la. Putri Abu Sabrah, iaitu isteri Mu'az, atau putri Abu Sabrah dan isteri Mu'az. Dan seorang perempuan lain, ada seorang lagi yang aku tak ingat nama dia. Dia tak sebut tu, mungkin dia kot. Kan? 5 orang. Nak cerita apa? Betul lah yang Nabi kata, antara amalan-amalan jahiliah yang masih lagi dilakukan oleh umat aku ini, kata Nabi, apa dia? Meratak. Bukti dia terus disebut oleh Ummu Atiyah ni. Rasulullah SAW telah berbai'ah, telah berbuat MOU, buat apa nama orang panggil, aku janji dengan beberapa orang sahabat. 5 orang saja yang yang menepati janji itu. Yang lain semua telah melanggar janji. Allahu Akbar. Kau apa jemaah? Dah. Jadi dah tu. Kalau nak lagi, pergi rumah. Bolehlah kena bunyi hitam ke apa ke? Kan? Pergi rumah. Ada banyak lagi. Berkenyah lagi kalau nak hadis. Ada semua 7. 7 hadis semua. 7 apa ni ada lagi ni. 8 hadis semua yang melarang meratak atas kematian. Cuma kita nak kena faham apa maksud meratak. Meratak tu memang melolong lah. Kan? Kalau sekat mengalirkan air mata, sedu-sedu, teriak sikit-sikit tu, tidak mengapalah. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sampai pula duk merepek. Kan? Saya tak tahu lah orang ke belah selatan tu panggil apa. Kan? Merepek ni maknanya menyebutkan perkataan-perkataan yang menggambarkan seolah-olah dia tidak terima takdir Allah. Sedangkan orang mukmin, apa dia? Sikap dia awal-awal dulu kita kata apa? Kena sabar dan kita sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni adalah milik Allah dan kok mana pun kita akan kembali kepada Allah. Maknanya kena terimalah hakikat. Okey. Yang kedua, yang dilarang, B, menampar-nampar muka. Tadi kita sebutlah dalam hadis tadi kan, ada disebut tadi ni menampar-nampar muka yang disebut oleh Ibnul Arabi, yang telah dinakalkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim berkenaan dengan apa? Niyahah tadi ni. Termasuk niyahah tu antara amalan orang jahiliah dia teriak, kemudian dia cekau tanah, dia ambil tanah tak atas kepala, lepas tu dia tampak muka dia. Kan? Lepas tu dia ada lagi dia koyak kain baju. Dia buat geram tu. Kan? Dia buat geram kecil gigi tu, dia koyak kain baju. Tempat kita tak ada lah baju sabri. Kan? Kalau ada jadi pelik lah. Kena cek balik darah dia tu. Kan? Cek balik darah dia, kita tengok. ARAB. Mari belah harap juga. Darah dia bukan A, dia bukan darah A dah, darah ARAB.
Kan? Ada juga kelaku. Kalau tidak pun darah K. Darah apa? Clean. Darah K. Ada juga clean pun ada perangai gitu juga. Okey. Dia tak mari dalil, kita kena mari dalil. Kita kena ada dalil lah bercakap. Menampar-nampar muka ni ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Tu dia. Tepat hadis sebut. Nabi kata bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, latamal khudud. Tampak pipi, bila aku. Gitu kan. Lagu mana kena gedak dah buat gitu. Pasal-pasal lagu tu lah kan, tampak pipi. Kalau sini tampak dahi. Kan? Dia tampak pipi. Makna dia tak boleh terima. Kan? Hakikat tu. Rasulullah kata, "Laisa minna man latamal khudud." Bukan dari kalangan umat aku orang yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, dan mengoyak-ngoyak baju. Tu panggil jahiliah. Cara rabut baju. Maknanya dia tak boleh terima. Kita pun ada juga waktu kita kecil-kecil berkeli dengan kak ke, berkeli dengan adik kita duk berebut coklat ke apa kan. Kan? Hangat hati koyak habis kain baju kita. Kan? Ada tak Kak Ayah? Ada, kata. Berkeli dengan adik-beradik tu kan. Kan? Lah ni dak lah. Tapi orang jahiliah dah buat kerja lagu tu. No? Wada'a bid'awal jahiliyah, dan memanggil-manggil nama orang yang meninggal seperti kaum jahiliah. Kita tak ada mungkin orang bangsa Cina ada kan, Cina pun ada juga yang jenis lagu tu. Bahkan tak silap saya Cina ni, tak silap saya kecil-kecil dulu saya bisa tengoklah di Penang, Pekan Penang tu ada orang Melayu kita ambil upah teriak. Letih. Kawan-kawan sekolah kita. Kan? Kita tengok apa siapa bawa kain baju dalam beg dia tu. Heran kita bawa kain baju siap dalam beg dia tu, balik-balik dia singgah. Kita duk perhati tengok dia ni nak buat apa kan. Ikut kita kain firat dia je lelaki ya. Dia duduk dekat Penang. Tengok. Nak tengok dia tukar kain baju sudah kata nak buat tanpa ni. Dia pakai apa nama tu, gundi tu. Kan gundi. Ni bukan tu dia kata untung enggak kita hidup dua zaman ni kan. Dia ambil gundi tu, dia kelom masuk sebelah tu kan. Kelom masuk sebelah tu macam kita buat kalau ada hujan kan. Hujan kita buat tu kan. Dia bubuh atas kepala tu. Dia pergi situ. Boleh RM5. Boleh RM5. Dia nak belanja kita tak mau makan lah pasal ayah kita pesan dah. Kita pun buah-buah kita pun mengaji juga pondok kan. Dia pun tak cekuk kalau berlakon lah. Kan? Tengok memang depa buat apa nama, ada orang ambil upah. Orang Melayu kita ambil upah teriak. Boleh RM5. Esok dia nak belanja kita tak mau. Kita tahu dah. Duit hang busuk. Nah, duit Cina apa tak mau. Kan? La ilaha illallah. Wada'a bid'awal jahiliyah. Makna da'wal jahiliyah ni maknanya dia menjerit-jerit, meronta-ronta, memanggil-manggil, menyeru-nyeru dengan seperti mana seruan orang jahiliyah. Makna dia panggil orang mati tu. Seru. Kalau nama Yusof muka Yusof, tak ada orang lah nak main soleh dengan aku. Main soleh lah dulu kan, merah soleh, merah dah dulu ni. Dengan kayu tiga. Dulu kan, tak ada dah lah, habis lah, matilah, kan. Mana dia duduk menyebut-nyebut benda tu. Allahu Akbar. Yang ketiga, pakai hadis tu juga. Apa dia? Mengkoyak-koyak pakaian. Dia ni ada hadis ni sebut ni. Mengkoyak-koyak pakaian. Sabda Nabi SAW, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa wada'a bid'awal jahil." Ada kan? Ada dalam kitab kita.
Dia kumpul dua-dua sekali. B dengan C itu dia pakai dalil yang ni. Apa dia? Yang B itu menampar-namparkan muka, yang C mengkoyak-koyak pakaian. Dalam hadis Nabi kita, bukan daripada kalangan kami mereka yang menampar muka dan mengoyak pakaian serta menyeru dengan seruan jahiliah. Kita mengaji sikit tak apa, bagi faham elok kan. Cik duk gaduh malam ni boleh banyak ni ya. Jadilah banyak ni pun tak nak buat dah. Kan? Moga-moga Allah Taala bagi kekuatan kepada kita untuk mengaji dan kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita mengaji agar kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.